banyak lagi ni. Kak, akak kira apa? Nampak runsing je. Dari tadi saya tengok akak duk kira-kira. Akak kira apa, Kak? Tak, macam ni Maira. Akak hari tu puasa tak habis sebab akak kan pregnant waktu tu. Jadinya banyaklah kena tinggalkan puasa atas nasihat doktor. Tapi bila kira-kira balik ni, macam banyak lagi akak nak kena ganti ni. Aduh. Lah Kak. Setahu saya kan, kalau kita mengandung, kita menyusukan anak, lepas tu kita bersalin, kita kena ganti puasa. Lepas tu kita kena bayar fidyah, kan Kak? Betul lah tu. Tapi sebenarnya kan, akak sendiri pun kurang jelas pasal hal ni. Baiklah, kalau nak dengarkan penjelasan lebih lanjut, Jom kita dengarkan apa kata Ustaz Nur Zamir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Bagi menjawab soalan ibu tadi tentang fidyah, maka apakah itu fidyah? Fidyah ni ia sinonim dengan sesuatu yang dianggap sebagai ataupun dijangkakan sebagai suatu tebusan kepada diri sendiri. Tetapi di dalam puasa terutamanya, di dalam hukum yang berkaitan dengan puasa, fidyah adalah sesuatu hukum syarak yang dikenakan kepada seseorang yang meninggalkan puasa mereka. Maka ia merupakan suatu bayaran, yang mana hukum asal fidyah ni adalah berbentuk makanan. Tetapi oleh kerana perbincangan di kalangan ulama-ulama mazhab, di kalangan mereka ada yang mengatakan bahawa boleh ditukar kepada dalam bentuk kewangan ataupun bentuk duit. Maka fidyah adalah sesuatu yang wajib ditunaikan oleh mereka yang meninggalkan puasa. Tidak kira meninggalkan puasa secara sengaja ataupun meninggalkan puasa kerana keuzuran ataupun mereka yang meninggalkan puasa kerana keuzuran yang berkekalan. Maka fidyah adalah sesuatu yang wajib dibayar oleh mereka-mereka tersebut tadi. Selain daripada haid, nifas dan juga wiladah sebagai contoh, mereka juga boleh tidak untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa, terutamanya bagi wanita yang sakit. Maka ada mungkin wanita yang mungkin dia tidak mengandung dan mungkin dia tidak ada menyusukan anak, tetapi dia sakit. Oleh kerana dia mengalami kesakitan, sebagai contoh pembedahan dan sebagainya, maka dia boleh dikategorikan kepada tidak berpuasa dan mereka akan dikenakan kebanyakannya yang sakit begini hanya menggantikan puasa sahaja. Kecuali dia tidak dapat menggantikan puasa pada tahun ini dan masuk tahun depan, maka ketika itu dikenakan fidyah ke atasnya. Kedua adalah wanita yang pertamanya adalah wanita yang mengandung, kedua adalah wanita yang menyusukan bayi. Perlu difahami dalam situasi ini ada dua keadaan. Wanita yang mengandung dan juga menyusukan bayi ini, pertama kita kena lihat sama ada mereka tidak berpuasa. Adakah kerana bimbang dan khawatir terhadap diri sendiri ataupun bimbang terhadap kandungan ataupun bayi yang sedang disusukan. Maka kedua-dua ini ada hukum yang berbeza ke atas mereka. Secara ringkasnya, yang bimbang untuk diri sendiri, mereka hanya perlu menggantikan puasa sahaja tanpa fidyah. Tetapi yang bimbang kepada bayi dalam kandungan ataupun bayi yang sedang menyusu, mereka ni perlu mengqadhakan puasa dan juga perlu fidyah ke atasnya. Rukhsah adalah sesuatu yang dikatakan sebagai hukum daripada kaedah usul fiqh yang berbunyi al-masyaqqah tajlibut taysir. Sesuatu kepayahan akan mengakhir ataupun akan berhasil kepada kesenangan, kemudahan. Baik. Daripada konsep ataupun kaedah ini, kita dapati bahawa di dalam mazhab ataupun beberapa mazhab dan yang lain mengatakan bahawa rukhsah syar'iyah. Rukhsah ini adalah satu perkara yang pada asalnya mudah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan dengan mengambil kira keuzuran manusia. Maka sebelum ni mungkin kita rasa contoh melakukan solat dan sebagainya dalam keadaan yang senang dan mudah. Tetapi akan sampai di satu ketika kita akan ataupun kita akan mengalami situasi yang payah ataupun situasi yang susah untuk kita melakukan perkara-perkara yang pada sebelum ni kita anggap mudah, tetapi ketika itulah rukhsah akan terpakai. Maka rukhsah ini adalah sesuatu yang akan memudahkan sekiranya sesuatu benda menjadi kesukaran pada pihak kita. Saya berpendapat bahawa sekiranya seorang ibu tadi meninggalkan puasa kerana pertamanya bimbang terhadap dirinya, contohnya seorang ibu yang bimbang terhadap diri seperti mana ibu yang sedang mengandung, ibu yang sedang hamil,
dia bimbang terhadap diri, dia takut, kan kita tahu seperti mana seorang ibu yang ada alahan yang teruk, mabuk dan sebagainya, ataupun pening dan sebagainya, maka bimbang terhadap diri mereka, maka ibu ini dia perlu habis saja proses dan sebagainya, habis saja melahirkan anak, maka dia kena cepat-cepat ganti puasanya tadi sekiranya dia kemampuan, sebelum masuk kepada Ramadan tahun yang akan datang. Tetapi sekiranya ibu tadi dia mengandung tapi dia bimbang anak dalam kandungan dia, atas nasihat doktor, dan kalau seorang ibu mana nak tahu kan benda dalam perut, dia tak tahu. Tapi oleh kerana dia pergi check up dan sebagainya, doktor bagi tahu kalau kamu tak makan, bimbang kandungan kamu ni akan terjejas dan sebagainya, maka ketika itu dia kena buka puasa kerana bimbang akan kandungannya. Maka pertama, bimbang kandungan ataupun bayi yang telah dilahirkan bimbang tak cukup susu untuk menyusukan anak dia, maka ibu-ibu ini mereka perlu menggantikan puasa pertama, kedua mereka juga perlu membayar fidyah. Dan nasihat saya agar tidak menangguh-nangguhkan qada puasa dan juga pembayaran fidyah. Kerana apa? Kerana sekiranya mereka menangguhkan bayar fidyah ataupun menangguhkan ganti puasa ini pada tahun berikutnya, maka mengikut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, maka gandaan kepada fidyah itu akan menjadi banyak. Tapi puasa sama, puasa banyak hari, contohnya 4 hari tidak puasa, maka 4 hari juga perlu ganti. Tetapi kadar fidyahnya mungkin akan berganda-ganda mengikut tahun-tahun yang dia telah tinggalkan. Kita kena tahu siapakah yang perlu membayar fidyah. Pertama, seperti yang kita dah sebut sebelum ni, ibu yang bimbang kepada dirinya, maka mereka hanya qada puasa sahaja. Tetapi sekiranya ibu yang bimbang kepada kandungan atau bimbang kepada bayi yang sedang menyusu, maka mereka ni perlu membayar fidyah. Dan pembayaran fidyah ini perlu dilakukan, saya tidaklah ada satu masa masa yang sepatutnya, tetapi sekurang-kurangnya kena bayar sebelum masuk kepada tahun yang berikutnya. Kerana apabila dia tidak membayar fidyah itu pada tahun yang berikutnya, tahun Ramadan yang seterusnya, maka kadar fidyah tadi akan berganda. Dan pembayaran fidyah ini boleh dibayar kepada mana-mana agensi agama, jabatan agama dan sebagainya. Dan nasihat saya, sekiranya kalau berdaya pada agensi agama, ia mungkin tidak ada masalah sebab mereka tahu itu adalah kadar ataupun wang fidyah. Tetapi sekiranya seorang ibu nak membayar fidyah kepada individu yang lain, nak bagi kepada orang miskin ataupun sebagainya, pastikan kadar ataupun jumlah tadi diberitahu kepada orang yang menerima. Bagi tahu kepada ini adalah wang fidyah, adalah saya tak bayar puasa dan sebagainya, ini adalah wang fidyah. Kerana fidyah ini sinonim dengan pembelian makanan, kena makan. Kita takut apa? Kita takut kita bagi duit, orang tu tak tahu bahawa ini adalah duit fidyah, diberi ataupun dibelanjakan kepada benda-benda yang tidak sepatutnya. Jadi boleh bayar kepada individu yang lain, namun perlu diberitahu bahawa ini merupakan wang fidyah. Pertamanya adalah ganti puasa terlebih dahulu. Berapa banyak yang kadar ataupun berapa hari yang telah ditinggalkan oleh ibu tadi, maka dia perlu menggantikannya terlebih dahulu. Kemudian barulah disusuli dengan kadar kadar fidyah. Okey, kadar fidyah ni juga saya mungkin boleh diingatkan di sini, ianya mungkin berbeza mengikut negeri. Dan untuk pemahaman yang mudah, zakat fitrah, kita cerita tentang zakat fitrah. Zakat fitrah akan dibayar dengan kadar satu gantang beras. Satu gantang beras mengikut kebanyakan negeri di dalam Malaysia adalah sebanyak RM7. RM7. Jadi satu kadar fidyah adalah 1/4 daripada satu gantang. Kita bahagikan 7 kepada 4, bermakna satu fidyah, bermakna satu cupak beras, bererti dengan kadar RM 1.75. Itu kalau ikut kadar yang negeri pakai RM7 lah. Tapi mungkin ada negeri yang lebih daripada RM7, maka kita boleh bahagikan kepada 4 tadi. Namun, kalau ikut fatwa-fatwa sebahagian negeri, sebagai contoh, wilayah persekutuan, mereka telah pun meletak kadar fidyah dengan menisbahkan kepada satu hidangan makanan, iaitulah sebanyak RM4. Kata mereka, kata RM4 ni sebuah hidangan, maka kadar fidyah bagi wilayah persekutuan sebagai contoh, maka kadarnya adalah sebanyak RM4. Maka itu perlu dibayar sebelum ianya menjadi berganda. Nasihat saya adalah kepada ibu-ibu di luar sana dan juga kepada sesiapa sahaja yang mungkin telah meninggalkan puasa, maka segeralah menggantikan ibadah ini.
kerana puasa ini adalah satu ibadat yang salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Okey, maka ia adalah satu benda yang fardu, benda yang wajib, maka ianya perlu digantikan secepat mungkin. Tapi kita tahu dan kita arif dan kita faham, mungkin ada di kalangan kita suatu masa dahulu mereka meninggalkan puasa oleh kerana mereka jahil, oleh kerana mereka tidak tahu, dan mungkin oleh kerana mereka sendiri tidak ada pendedahan yang baik ataupun yang membuatkan mereka perlu untuk melakukan ibadah ni. Maka kiralah sebaik mungkin berapa banyak jumlah bilangan hari yang telah ditinggalkan, maka segeralah menggantikan puasa tersebut. Dan sekiranya mereka ada fidyah yang perlu dibayar ataupun yang perlu diberikan, maka kiralah sebaik-baiknya berjumpalah dengan mereka-mereka yang arif tentang perkara ini. Maka kiralah betul-betul untuk berapa kadar dan sebagainya, maka ianya perlu dilakukan kerana hari kata Rasulullah SAW, hak Allah adalah yang lebih wajib ditunaikan. Maka puasa ini seperti kata hadis dalam hadis yang lain, puasa ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya perlu ditunaikan sesegera mungkin. Dan cubalah untuk kita tidak tangguh-tangguhkan lagi puasa, dan juga selamatlah berpuasa kepada semua insya-Allah. Baik, di kesempatan ini saya Nurul Zamir bin Zakaria ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Fitri, maaf zahir dan batin kepada semua follower Pa and Ma